Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman meminta semua pemimpin dalam Barisan Nasional BN Sabah agar sentiasa turun padang bersama-sama ahli parti untuk mendekatkan diri dengan rakyat dalam usaha mencapai kemenangan sepenuhnya dalam pilihan raya umum akan datang. Menurut Datuk Haji Musa, selain dapat mendengar dan menyelami permasalahan rakyat, langkah tersebut juga dapat memastikan BN akan terus relevan dalam kalangan rakyat. Datuk Musa yakin kekuatan BN di Sabah khususnya UMNO tidak akan goyah, sebaliknya para pemimpin serta ahli parti akan terus bekerja keras demi memastikan kelangsungan UMNO di negeri ini. Datuk Musa berkata banyak pembangunan telah dibawa kerajaan BN terutama di kawasan Libaran seperti pembangunan infrastruktur termasuk jalan raya, bekalan air bersih, elektrik serta tempat ibadah yang lebih selesa. Justru beliau yakin rakyat di kawasan Libaran bijak menilai pemimpin mana yang berjasa dan mampu membawa pembangunan di kawasan mereka. Beliau berucap dalam majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO Libaran di perkarangan Masjid Tinusa II, Sandakan. Terdahulu, Ketua Menteri bersama isteri Datin Seri Hajah Faridah Haji Tusin turut menghadiri majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri UMNO Libaran di Kampung Padas, Sandakan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap kontraktor yang gagal melaksana projek pembinaan mengikut jadual termasuk menyerah hitam kontraktor tersebut dalam projek akan datang. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yang juga timbalan Ketua Menteri, kegagalan kontraktor berbuat demikian merugikan rakyat kerana tidak mendapat manfaat segera daripada projek terbabit. Tan Sri Pairin menyatakan demikian di Keningau sebagai mengulas kelewatan projek pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Keningau yang sepatutnya siap pada 2013. Kos bernilai RM5 juta diperuntukkan bagi pembinaan mahkamah berkenaan yang terletak berhadapan bangunan pejabat daerah Keningau. Dalam perkembangan lain, ketika merasmikan program perpaduan masyarakat sempena perasmian Dewan Serbaguna Kampung Dangulat, Tan Sri Pairin menyarankan kawasan rukun tetangga dan jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung bekerjasama erat, khususnya dalam penganjuran program yang mampu membawa pembangunan dan nilai tambah di kawasan masing-masing. Langkah itu termasuklah mengadakan program turun padang untuk mendengar kehendak dan keperluan rakyat agar pihak JKKK dan KRT dapat menyampaikannya kepada wakil rakyat masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup mahu syarikat yang dilantik kerajaan untuk menyelenggara kemudahan jalan ke kawasan kampung di Suk dekat Keningau melakukan kerja mengikut jadual. Tan Sri Kurup dan juga ahli Parlimen Persiangan berkata ia penting bagi memastikan kemudahan jalan raya di kawasan berkenaan sentiasa dalam keadaan yang baik sekaligus memudahkan aktiviti harian penduduk kampung. Jadi saya minta kerjasama daripada syarikat itu. Oleh kerana saya sendiri telah menyaksi bahawa jalan raya yang sepatutnya diselenggara jalan raya itu tidak diselenggara dengan mengikut jadual-jadual tertentu. Jadi apabila hujan datang ke begitu dan jalan raya itu tetap menjadi jalan yang tidak baik, menghalang petani-petani to have access to tanah-tanah mereka. Jadi oleh yang demikian saya minta kerjasama daripada syarikat itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Hari Keluarga dan Perasmian Kawasan Rukun Tetangga KRT di Dewan Kampung Skim Penempatan Karamatoi A di Suk. Berucap merasmikan majlis ini, Tan Sri Kurup mahu setiap pengurusi KRT menjadi ejen yang bertindak membantu kerajaan dalam menyampaikan maklumat yang tepat berhubung dasar-dasar kerajaan. Beliau juga berharap setiap ahli komuniti KRT lebih proaktif dalam menganjurkan pelbagai program kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yang diamanahkan menjalankan tugas sebagai Presiden Parti itu berkuat kuasa serta merta menzahirkan keyakinan dan kesungguhan untuk terus memperjuang asas perjuangan parti sebagai komponen Barisan Nasional.
Menurut Datuk Maximus, PBS sebagai parti yang memperjuangkan konsep berbilang kaum akan terus berusaha memupuk semangat toleransi masyarakat berbilang bangsa dan agama di negeri ini. Kami akan terus berjuang untuk menyatu padukan rakyat, bukan saja di Sabah tapi di Malaysia keseluruhan, serta juga asas-asas perjuangan parti yang selama 34 tahunnya. Datuk Maximus yang juga Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyatakan demikian ketika ditemui dalam majlis rumah terbuka Presiden PBS dan Ketua Bahagian PBS Sebatik di Tawau. Semalam, Setiausaha Agung PBS Datuk Johnny Mositun telah mengeluarkan kenyataan bahawa Datuk Maximus diamanahkan oleh Majlis Tertinggi PBS untuk menjalankan tugas sebagai Presiden Parti berkuat kuasa serta-merta atas permintaan Presiden Tan Sri Joseph Pairin Kitingan ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti itu di Kota Kinabalu. Bagaimanapun, Tan Sri Pairin akan kekal sebagai Presiden sehingga tempoh penggal Parlimen dan Dewan Undangan Negeri berakhir. Sementara itu, mengulas pelantikan Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak sebagai Bendahari Agung UMNO yang baru, Datuk Maximus memberitahu ia melambangkan kepercayaan teguh yang diberikan kepada pemimpin di negeri ini. Beliau memangnya mempunyai kelayakan yang sesuai dan melebihi keperluan. Pernah menjadi Ketua Menteri Sabah dan juga pernah menjadi Timbalan Ketua Perhubungan UMNO Negeri, sebagai adun, sebagai speaker, mempunyai pengalaman yang begitu luas. Datuk Saleh menggantikan Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah yang meletak jawatannya dalam parti pada Jun lepas. Bukit Giling dalam tanah simpan Balak Bumi Putra Telibung diisytiharkan sebagai tapak tanah perkuburan untuk suang lotut bagi 6 buah perkampungan dalam daerah Tuaran. 6 kampung tersebut ialah Kampung Raganan, Tagas, Kauluan, Telibung, Lakang dan Kampung Panjut. Majlis pengisytiharan tersebut disempurnakan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia merangkap Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau sempena Majlis Hari Keluarga dan Pesta Keamatan di Kampung Raganan Tuaran. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Madius yakin ia mampu menangani keperluan tanah perkuburan di kawasan terbabit. Perlu diperkukuhkan pentadbirannya dari segi lembaga amanah tanah ini supaya kesemua ketua kampung dijadikan sebagai lembaga amanah secara pentadbiran supaya mereka akan sentiasa melindungi dan mengekalkan status tanah-tanah ini, ya. Dan tanah-tanah perkuburan juga perlu diurus dengan baik untuk melihat keperluan sebenar dari segi pelbagai agama, pelbagai adat dan sebagainya. Ini satu inisiatif yang baik. Penduduk yang ditemui turut melahirkan penghargaan dan mengalu-alukan pengisytiharan tanah baharu tersebut. Dengan pengisytiharan ini, kami di Tuaran ini, khususnya lah di Kampung Raganan ini, dapat menampung keperluan untuk acara pengkebumian. Tidak akan merumitkan kepada penduduk di Tuaran, khususnya Kampung Raganan, untuk mencari tempat perkuburan yang diperlukan. Kami bersyukur saja karena ada yang yang perkuburan baru ini, yang memudahkan dan juga tempat yang sesuai lah gitu. Jadi ini yang terbaik lah bagi kami. Bagi kami terima kasih lah karena adanya perkara yang beginilah yang macam ini, tanah perkuburan yang begini yang kami dapat ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Madius mengajak masyarakat di daerah berkenaan agar melaksanakan pelbagai inovasi baharu dalam usaha menjana pendapatan masing-masing. Menurut beliau, kementeriannya sentiasa memberi kerjasama bagi membangunkan sumber ekonomi setempat berasaskan inovasi baharu, khususnya dalam bidang pertanian. Festival Bagandang kini semakin dikenali dan menjadi identiti bagi daerah Beaufort. Bagi memastikan budaya Bagandang ini terus mendapat tempat dan diminati golongan muda, sebuah badan khas iaitu Kelab Kesenian dan Kebudayaan Beaufort akan diwujudkan bagi meneruskan penganjuran dan budaya Bagandang sekaligus memberi impak ekonomi kepada daerah Beaufort.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Haji Azizah Haji Mohamad Don berkata langkah itu dapat memastikan penglibatan golongan muda secara serius dalam penganjuran festival berkenaan. Bukan saja orang muda itu terlibat, bertanding, ikut melaksanakan permainan bergandang, boleh terlibat dalam simfoni, tetapi kita juga mau melihat mereka mengendalikan festival ini. Datuk Haji Azizah menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Festival Bagandang Beaufort 2016 di Beaufort. Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort berkata, kelab itu nanti melibatkan pelbagai suku kaum serta turut bekerjasama dengan operator pelancongan bagi mempromosi budaya bagandang kepada pelancong. Datuk Azizah turut mengumumkan nama tapak tamu yang dijadikan lokasi Festival Bagandang ditukar kepada Dataran Bagandang. Syawal yang tinggal beberapa hari sahaja lagi terus dimeriahkan dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri. Di Kota Kinabalu, Angkatan Petugas 450 mengadakan Majlis Aidilfitri bertempat di Padang Kawat Kem Lokawi. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin serta isteri Topuan Haja Norlida Tan Sri R.M. Jasni. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Johnson T, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dolah. Tidak ketinggalan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Zaki Mokhtar, Panglima Angkatan Petugas 450 Major General Datuk Zulkapri Rahmat dan Panglima 5 Brigade Brigadier General Datuk Pahlawan Muhammad Anwar Rijaluddin. Kira-kira 2,000 orang termasuk anggota dan keluarga petugas 450 hadir memeriahkan majlis tersebut. Turut diadakan persembahan tarian dan nyanyian lagu-lagu Hari Raya Aidilfitri. Hubungan mesra dan ukhuwah yang kukuh terus terjalin antara pemimpin dan masyarakat Kota Belud menerusi program Majlis Rumah Terbuka Hari Raya UMNO bahagian Kota Belud yang diadakan di Dewan Serbaguna Haji Musbah Kampung Taun Gusi, Kota Belud. Majlis yang dihadiri lebih 3,000 orang ini diserikan lagi dengan kehadiran Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Haji Abdul Rahman Dahlan bersama Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Haji Musbah Haji Jamli serta beberapa pemimpin setempat. Peluang untuk bersama rakyat digunakan sebaik mungkin untuk bermesra dan mendengar permasalahan masyarakat setempat dalam suasana yang lebih santai. Selain menikmati juada yang disediakan, tetamu yang hadir turut dipersembahkan dengan persembahan nyanyian artis tanah air dan tempatan bersama iringan muzik daripada kombo RTM Kota Kinabalu menerusi program Titian Mesra RTM. Dalam majlis ini juga sumbangan duit raya turut disampaikan kepada 20 orang anak yatim sekitar Kota Belud. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 7 pagi tadi berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas. Majlis perasmian disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin. Seterusnya pada pukul 10 pagi diadakan Majlis Perasmian Kembara Kerjaya Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 10.30 pagi bertempat di Dewan Kompleks Sukan Tawau diadakan program Kem Aspirasi Peringkat Negeri Sabah bahagian Tawau 2016. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 31 Julai 2016. Kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri, silakan.